Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Zulhiana Surah Abdul Rahman dalam Berita Dunia RTM. Presiden Donald Trump mengumumkan rancangan Amerika Syarikat untuk menarik diri daripada perjanjian langit terbuka dengan Rusia, Pakatan Persenjataan Ketiga yang dibatalkannya. Alasan beliau, tiada keperluan perjanjian itu dikekalkan memandangkan Rusia tidak mematuhi perjanjian berkenaan. Perjanjian yang berkuat kuasa sejak 18 tahun lalu bertujuan membaiki ketelusan ketenteraan antara negara kuasa besar. Moskow dalam pada itu mengutuk tindakan Washington itu yang disifatkan akan merosakkan keselamatan Eropah selain menggugat kepentingan sekutu Amerika. Negara anggota NATO yang turut serta dalam perjanjian itu menuntut mesyuarat tergempar diadakan berhubung perkembangan itu. Menteri Luar Jerman Heiko Maas dalam pada itu mendesak Trump menimbang semula keputusan tersebut. Dalam satu kenyataan, Maas menyatakan Perancis, Poland dan Britain berulang kali menyatakan kesukaran yang dihadapi Rusia. Amerika Syarikat tidak boleh menjadikan ia alasan di sebalik tindakan untuk menarik diri. Parlimen China akan mengusulkan rang undang-undang keselamatan kebangsaan baru di Hong Kong pada sesi tahunan yang akan berlangsung hari ini. Perundangan baru diperkenalkan selepas bandar hub kewangan itu lumpuh ekoran bantahan hampir 7 bulan oleh penyokong pro-demokrasi tahun lalu. Cadangan itu akan memperkenalkan mekanisme penguasaan lebih ketat. Aktivis menganggap pengenalan undang-undang baru itu akan menjadi pengakhiran kepada Hong Kong, malah dibimbangi akan mencetuskan bantahan. Selain dilihat memperkukuhkan lagi cengkaman Beijing ke atas bandar separa autonomi itu. Anak-anak wartawan yang mati dibunuh Jamal Khashoggi mengumumkan memaafkan pembunuh bapa mereka. Salah Khashoggi menulis mengenainya di laman Twitter. Kesan perundangan dari pengumuman itu bagaimanapun masih samar. Khashoggi dibunuh di Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki pada 2 Oktober 2018. Mayat Khashoggi sehingga kini tidak ditemui. Presiden Donald Trump mengarahkan bendera Amerika Syarikat dinaikkan separuh tiang selama 3 hari di bangunan-bangunan kerajaan sebagai menghormati mereka yang meninggal dunia akibat COVID-19. Ia bersempena hari peringatan yang akan disambut pada Isnin. Sehingga kini lebih 95,000 orang maut akibat wabak COVID-19 di Amerika Syarikat. Jumlah dijangkiti pula melebihi 1.6 juta orang. Di Brazil, jumlah kematian akibat COVID-19 kini melepasi 20,000. Angka tertinggi kematian dalam tempoh 24 jam dicatatkan semalam 1,118 orang. Menurut Kementerian Kesihatan, 20,050 kes baru direkodkan dengan jumlah keseluruhan yang dijangkiti 310,000 orang. Pakar menganggarkan jumlah sebenar kes adalah lebih tinggi memandangkan ujian yang dilakukan rendah daripada sepatutnya. Di peringkat global pula, jumlah yang dijangkiti COVID-19 kini melebihi 5 juta orang. Manakala jumlah yang maut akibat wabak itu mencecah 333,100 orang. Manakala jumlah yang telah pulih 2,068,000 orang. Dianggarkan 11 banduan di sebuah penjara terbesar di Haiti dikesan positif COVID-19. Ia menimbulkan kebimbangan wabak maut tersebut akan merebak pantas di penjara yang kotor dan sesak itu. Pengarah penjara Port-au-Prince, Charles Nazariel Noll, mengesahkan penularan pandemik itu. Penjara tersebut yang berkapasiti 780 banduan kini menempatkan lebih 3,600 pesalah. Haiti sehingga kini mencatat 663 kes positif dengan 22 kematian. Ekonomi Rusia menguncup 9.5% pada suku kedua 2020 berbanding tempoh sama tahun lalu dengan GDP jatuh 5%. Menteri Ekonominya Maksim Reshetnikov berkata keadaan itu berpunca dari sekatan dalam negara akibat pandemik COVID-19. Beliau menjangkakan sekatan akan berakhir selewat-lewatnya Ogos atau September. Ekonomi negara itu diramal kembali berkembang sehingga 2.8% pada 2021 dan akan kembali kepada paras sebelum krisis dalam suku pertama tahun berikutnya. Di Jepun, harga pengguna merudum buat kali pertama dalam tempoh 3 tahun akhir bulan lalu. Menurut data yang dikeluarkan, ia berpunca dari pandemik COVID-19 dan kejatuhan harga minyak. Harga teras pada April termasuk makanan segar jatuh 0.2%. Menurut pakar ekonomi, kadar inflasi di Jepun masih pada kadar negatif dalam tempoh beberapa bulan berikutan inflasi perkhidmatan dan tenaga yang berterusan menurun.
Sekian berita disunting oleh Nurizan Omar dari Pusat Berita RTM. Pergerakan rentas negeri tidak dibenarkan. Tidak perlulah berpusu-pusu ke Balai Polis untuk memohon kebenaran balik kampung. Assalamualaikum.